Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM. Saya, Puan Nurliza Abdul Manan sebagai Timbalan Perkara Akademik akan memberikan sedikit taklimat dan panduan yang berkaitan dengan hal-hal akademik. Para pelajar sekalian, laman web iNet adalah rujukan utama anda. Ini adalah kerana hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan juga pengumuman penting akan dibuat menggunakan laman web ini. Ini adalah kerana hal-hal yang berkaitan dengan pengajian dan pengumuman penting seperti perubahan waktu atau jadual peperiksaan, jadual seminar dan lain-lain pengumuman akan dipaparkan di sini. Oleh itu, para pelajar digalakkan untuk merujuk ke laman ini sekerap yang mungkin. Oleh kerana perjumpaan dengan pensyarah adalah selama 5 atau 7 kali sahaja di dalam satu semester, maka semua pelajar digalakkan untuk menggunakan iClass untuk berinteraksi dengan para pensyarah. Sistem seterusnya ialah sistem portal pelajar. Di portal ini, pelajar akan mendapatkan keputusan peperiksaan akhir, pelan pengajian terperinci, tarikh mendaftar kursus, tarikh validasi kursus dan mencetak slip menduduki peperiksaan yang diperlukan oleh pelajar. Sebagai pelajar separuh masa, anda juga harus merujuk kepada kalender akademik yang tertera di laman web iNet. Jadual seminar dan tarikh-tarikh yang telah ditetapkan akan tertera di laman web ini. Sebagai pelajar program EPJJ, anda dikehendaki hadir pada hari Sabtu atau Ahad sekali sahaja dalam sebulan untuk menghadiri kelas yang dipanggil seminar. Setiap seminar akan dijalankan selama 2 atau 3 jam dan pertemuan ini akan diadakan selama 5 atau 7 kali dalam satu semester. Para pelajar sekalian, apakah yang dikatakan dengan pelan pengajian? Pelan pengajian mengandungi maklumat tentang kurikulum dan tempoh pengajian serta senarai kursus yang perlu anda ambil sebelum anda bergraduat. Pelan pengajian ini boleh anda ikuti di laman web program masing-masing. Sebagai seorang pelajar, anda juga perlu membuat pendaftaran kursus. Pendaftaran kursus perlu dibuat secara online melalui portal pelajar. Jumlah jam kredit maksimum yang dibenarkan untuk pelajar separuh masa ialah 16 jam kredit. Hanya pelajar di semester akhir yang mendapat HPNG 3.5 ke atas dibenarkan mendaftar lebih daripada 16 jam kredit. Sebagai seorang pelajar juga, anda perlu membuat validasi kursus. Apakah yang dimaksudkan dengan validasi kursus? Validasi kursus ini adalah proses pengesahan senarai kursus yang telah anda daftar melalui student portal. Proses pendaftaran ini perlu anda buat dalam tempoh 14 hari dari tarikh akhir pengguguran atau penambahan kursus. Validasi ini penting kerana pelajar akan hanya dibenarkan mengikuti kursus-kursus yang telah dicetak dalam validasi kursus tersebut. Apa terjadi jika tidak mendaftar kursus atau tidak membayar yuran? Gugur taraf akan berlaku. Jika seorang pelajar gagal mendaftar kursus atau gagal menjelaskan yuran dalam tempoh yang dibenarkan, pelajar itu akan dikatakan gugur taraf. Namun, pelajar dibenarkan membuat rayuan dan mengekalkan status sebagai pelajar dengan membayar denda sebanyak RM200. Bahagian seterusnya adalah berkaitan dengan peperiksaan. Para pelajar sekalian, suka saya ingatkan supaya anda mencetak slip menduduki peperiksaan sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Slip penyata kelayakan menduduki peperiksaan ini boleh dicetak 2 minggu selepas validasi tamat. Ini adalah penting kerana pelajar tidak dibenarkan memasuki Dewan Peperiksaan jika ia gagal membawa penyata ini. Sebagai pelajar yang berkerjaya, mungkin anda menghadapi masalah untuk menghadiri peperiksaan.
Oleh itu, anda dibenarkan untuk membuat permohonan kepada pengarah INET untuk tidak menduduki peperiksaan dengan menyertakan dokumen dan surat yang berkaitan. Jika anda tidak hadir dengan alasan tidak sihat, anda perlu mengemukakan sijil sakit yang disahkan dari pegawai perubatan yang berdaftar atau dari klinik kerajaan, universiti atau klinik panel majikan. Sijil sakit ini perlu dihantar ke pejabat dalam masa 24 jam dari masa peperiksaan kursus berkaitan. Mengikut peraturan akademik, seorang pelajar akan dikenakan surcharge RM200 dan grade YY jika tidak hadir tanpa kebenaran. Penerangan berikut adalah berkaitan dengan keputusan peperiksaan. Status lulus atau tamat akan dianugerahkan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang memuaskan. Namun, status perhatian atau P akan diberikan jika prestasi tidak memuaskan. P1 atau perhatian pertama diberikan kepada pelajar jika HPNG adalah di antara 1.8 hingga 1.9. P2 atau perhatian kedua akan diberikan kepada pelajar di mana HPNG adalah kurang daripada 2.0 selepas mendapat P1 pada semester sebelumnya. Walau bagaimanapun, pelajar berstatus perhatian masih layak mendaftar sebagai pelajar di semester berikutnya. Seterusnya, status gagal atau D. Untuk status gagal atau D, anda boleh merujuk kepada slide yang tertera. Sebagai pelajar yang gagal, anda layak membuat permohonan dengan mengisi borang dan menyertakan RM50 yuran pemprosesan. Rayuan ini hendaklah anda buat 2 minggu dari tarikh keputusan peperiksaan diumumkan. Jika setelah keputusan peperiksaan akhir diumumkan dan anda tidak berpuas hati, maka anda boleh memohon untuk membuat rayuan menyemak semula skrip jawapan. Anda boleh mengisi borang permohonan dan membayar yuran memproses sebanyak RM50 dan permohonan ini perlu dibuat 2 minggu dari tarikh pengumuman peperiksaan akhir. Sekiranya anda tidak dapat meneruskan belajar untuk sementara waktu, anda boleh memohon untuk cuti khas. Seorang pelajar separuh masa boleh memohon cuti khas sebanyak maksimum 4 semester dan bayaran memproses dikenakan sebanyak RM45. Suka diingatkan bahawa tempoh cuti khas yang diberikan tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian. Sebagai pelajar INET juga, anda boleh memohon untuk bertukar kampus. Permohonan ini akan diluluskan sekiranya program yang diikuti ada ditawarkan di kampus tersebut. Permohonan untuk pertukaran kampus ini hendaklah dibuat kepada pengarah INET 4 minggu sebelum semester baru akan bermula. Para pelajar sekalian, untuk kemudahan keluar masuk dan meletakkan kenderaan di kawasan kampus, para pelajar digalakkan untuk memohon pelekat kenderaan. Urusan pelekat kenderaan ini perlu dibuat di Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM. Perkara terakhir yang ingin saya ingatkan kepada semua pelajar adalah sahsiah rupa diri. Yang pertama, suka diingatkan bahawa semua kampus UiTM telah diisytiharkan sebagai kawasan larangan merokok. Yang kedua, sebagai pelajar, anda tertakluk kepada sahsiah rupa diri universiti dan perlu mematuhinya setiap masa. Ini termasuklah ketika datang seminar pada hujung minggu, Sabtu atau Ahad, dan juga ketika datang untuk menduduki peperiksaan akhir. Segala peraturan dan panduan yang telah saya perkatakan tadi boleh anda rujuk kepada buku peraturan akademik yang telah diberikan kepada setiap pelajar. Anda juga boleh merujuk kepada KPP atau pejabat pentadbiran akademik jika ada apa-apa kemusykilan.
Sekian, selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.